Oke, salam dan salam sejahtera. Dan ulasan saya berkenaan dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang mana hari ini terpapang di media bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin memohon ketepikan 4 pertuduhan salah guna kuasa. Dan sebelum ini kita tahu Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga selaku pengurusi Perikatan Nasional mengaku tidak bersalah dan memohon dibicarakan terhadap 4 pertuduhan salah guna kuasa dan pengubahan wang haram sebanyak RM232 juta. Sebab itu kita tahu Perikatan Nasional yang mana parti di dalamnya seperti PAS dan Bersatu menyerang kerajaan yang ada hari ini. Mereka mengatakan bahawa kerajaan hari ini adalah kerajaan yang bermain ataupun cuba untuk melakukan pendakwaan terpilih terhadap parti pembangkang. Dan juga mereka mengatakan juga kerajaan yang ada hari ini ada dendam politik. Yang paling parah, mereka mengatakan bahawa kerajaan yang ada hari ini sengaja cari salah pembangkang. Ini adalah yang mereka mainkan, sentimen-sentimen ini, propaganda-propaganda ini. Tetapi hakikatnya, bagaimana seorang Perdana Menteri yang baru menjawat jawatan sebagai Perdana Menteri selama 17 bulan, dan Perdana Menteri paling singkat dalam negara ini, 17 bulan, boleh ada akaun parti dengan jumlah yang mencecah ratusan ribu. Ini adalah satu fakta yang sebenarnya. Jadi, apabila ditanya sebelum ini, mereka menutup tentang apa yang telah berlaku ini sebenarnya. Tetapi hari ini apabila kerajaan perpaduan ini menjadi kerajaan, maka terbongkar benda ni. Maka mereka katakan ini sebagai dendam politik, sengaja cari salah pembangkang. Sekarang ini Parti Bersatu, Parti PAS tidak nak ulas berkenaan dengan isu duit ni yang melibatkan sebanyak 232 juta ni. Ulaslah. Jelaskan kepada rakyat. Ini duit bukan daripada Tin Milo, daripada rakyat ataupun mereka yang menyokong kepada Perikatan Nasional itu dan memberi derma, memberi sedekah, bukan. Ini adalah datang daripada ini yang dikatakan Yayasan Aka Al-Bukhari itu. Jadi duit ini sepatutnya sampai ke tangan rakyat, tetapi akhirnya masuk ke dalam akaun Bersatu. Ini yang Datuk Seri Anwar Ibrahim buat, yaitu duit yang sepatutnya sampai kepada rakyat ini tadi, itu yang dibagi kepada petani ini. Tidak masuk ke dalam akaun parti PKR ataupun dalam akaun PH. Tidak. Jadi rakyat jangan keliru di sini. Itulah dia. Sebab itu Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun dipertuduhkan dengan kesalahan, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram. Jadi bayangkan duit 232 juta ini kalau dibagi kepada petani, apa manfaatnya kepada negara ini? Kita boleh menghasilkan beras, boleh menghasilkan ekonomi kepada petani. Tetapi kalau masuk dalam akaun parti, apa jadi? Menguntungkan ahli politik. Jadi apabila beliau tidak mengaku dalam kes ini, yang mana pertuduhan ini beliau mohon untuk diketepikan, kita lihat. Duit ini yang mana hari ini masih ada lagi sebahagiannya dalam akaun Parti Bersatu, yaitu sebanyak RM40 juta. Dan mereka kata sengaja cari salah pembangkang. Bayangkan, kalau Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri selama 5 tahun, saya rasa dalam akaun Parti Bersatu ada 1 milion. Yang paling mengecewakan adalah apabila mereka jadi kerajaan, betul-betul rakyat boleh nampak yang mana mereka menggunakan dana kerajaan begitu cepat. Banyak ketirisan berlaku. Ini sewaktu Covid. Rakyat tengah susah. Rakyat angkat bendera. Tup-tup Bersatu ada duit ratusan juta. Bayangkan kalau bagi kepada rakyat yang susah waktu itu. 232 juta ini. Boleh membantu rakyat. Tak payah rakyat nak keluarkan ke beli SP. Sepatutnya kepada penyokong-penyokong mereka sendiri itu yang dok jalan kaki ke hulu ke hilir sampai Kuala Lumpur sekejap 3 hari, sekejap 4 hari, sekejap 5 hari, itulah patut dibagi. Belum lagi kita cerita subsidi minyak yang dipertuduhkan terhadap anak mantan Menteri KDN. Jadi ini sebenarnya rakyat perlu lihat bahawa kalau Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, habis hancur negara ni. Dalam kempen beliau, kata kalau Perikatan Nasional jadi kerajaan,
Tan Sri Muhyiddin Yassin kata akan menyediakan 1 juta peluang pekerjaan yang berimpak tinggi, bergaji tinggi. Ingat, ekonomi ini Tan Sri Muhyiddin Yassin yang tentukan. Pelabur yang ada waktu Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi kerajaan pun cabut lagi. Macam mana nak mencari peluang pekerjaan yang berimpak tinggi, gaji 5,000 ke atas? Jadi beliau bercakap propaganda, membohongi rakyat. Ini dengan cash ni. Belum lagi cerita jana wiwawa yang dibuat oleh mereka ni. Sebab itu, rakyat harus lihat bahawa inilah dia Parti Bersatu dan PAS yang duduk dalam Perikatan Nasional ni. Bayangkan 232 juta yang disiasat hari ini. Kalau hari itu, ahli parlimen kita ni 222 orang. Tolak Sabah dan Sarawak. Mungkin Sarawak lah kita tolak. 31 ahli parlimen di sana. Di Sabah mungkin ada bersatu sedikit. Jadi, dalam 100 lebih orang ahli parlimen ni, yang mana juga bukan semuanya mereka bertanding. Maka saya rasa setiap ahli parlimen yang ada ni mendapat dana lebih 1 juta. Mana tak mereka kempen, mana tak mereka bermain dengan duit. Sebab itu PAS dah tahu perkara ini dan PAS tidak nak bersama dengan UMNO. Jelas kita tahu PAS ini adalah parti mata duitan. Yang mana mereka ikut Parti Perikatan Nasional ini kerana dia tahu duitnya banyak. Mereka tahu UMNO duit dah tak ada. Yang mana waktu itu UMNO pun akaun dibekukan juga sementara. Dan inilah sikapnya pemimpin PAS. Di mana ada manis, di situ ada PAS. Yang paling penting PAS dapat duit. Kalau dapat jadi kerajaan itu satu bonus. Tetapi usaha mereka nak membentuk kerajaan mengikut pintu belakang. Itulah cita-cita PAS. Kerja PAS nak menjatuhkan benda yang dah siap elok. Dan mereka masuk melalui tebuk atap ke, tebuk dinding ke, dinding kaca ke. Itulah sikap mereka. Jadi hari ini, kalau kita tengok, duit yang dibazirkan begitu saja untuk kepentingan politik mereka. Cuba dibagikan kepada rakyat. Hari ini bermain dengan sentimen rakyat. Pembohong. Kalau mereka betul-betul nak menolong rakyat, kenapa mereka ada ratus juta dalam akaun? Ini peliklah mereka ni. Lepas itu kalau kita tengok, apa kenyataan Wan Saiful, apa kenyataan mereka-mereka yang memimpin dalam Parti Bersatu ini. Kenyataan PAS. Jadi kelongkang lah, bersih dan stabil ni. Bersihnya ke mana? Kalau kita tengok, Bersatu ni kata bersih. Hari ini, pendakwaan ini bukan dibuat dengan suka-suka untuk dendam politik ataupun mencari kesalahan pembangkang. Bersih dari mana? Menjadi Perdana Menteri selama 17 bulan, ada ratusan juta dalam akaun parti. Bersih ke? Apa bisnes yang Parti Bersatu buat? Siapa dia dermawan yang sanggup bagi duit begitu banyak? Stabil. Cloud lah stabilnya. Kerana Parti Bersatu dan PAS menubuhkan kerajaan Perikatan Nasional itulah hancur ekonomi negara. Pelabur semua lari, inflasi melanda negara, COVID pun datang sekali. Betul-betul malang Malaysia apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. PN best. Best apa? Best untuk mereka lah. Dapat sakau duit begitu banyak. So, saya memang mengkritik isu ini. Tetapi dalam waktu yang sama, saya ulas ini agar kita faham. Duit 232 juta ini. Tetapi, kita harus lihat juga bahawa kita harus memilih. Kali ini, jangan bagi mereka pegang kerajaan negeri. Terutamanya PAS. PAS akan bermain dengan sentimen kaum dan agama. Demi mereka untuk menggenggam kuasa. Jadi ini tidak penting kepada rakyat sebenarnya. Yang penting kepada rakyat, siapa dia ahli parlimen itu, ataupun siapa dia mereka nak bertanding dalam PRN ini sebagai adun. Jika mereka memang ada integriti yang baik, itu yang kita sokong. Jangan dengar mereka punya hujah-hujah yang manis. Akhirnya nanti tertipu. Baik tukar mereka ni, ganti dengan kerajaan yang ada hari ini, supaya boleh
memperbetulkan kerusakan yang dah lama berlaku ni. So, itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.